3, 2, 1. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Puan Dahlia baru saja diceraikan sebulan yang lalu dan perlu menyara seorang anak perempuan yang masih bersekolah. Beliau mengalami masalah keuangan serta hilang sumber pendapatan kerana tidak boleh bekerja semasa tempoh PKP. Bosanlah hari-hari makan nasi lauk kicap je. Adik nak lauk ayam. Makanlah dulu nak, nanti ibu beli ayam okey? Tak nak. Dulu masa dah tak susah macam ni pun. Tak nak. Puan Dahlia hanya mempunyai RM3 sahaja di dalam beg dompetnya dan beliau mulai risau akan nasib yang akan dilalui. Tambahan pula, anaknya sentiasa mengadu rindukan ayah. Adik rindu dekat ayah lah. Jadi geram je aku dari pagi sampai ke malam. Asyik main phone, tak reti nak buat kerja. Bisinglah kakak ni, kenapa? Lepas tu buat sepah, pemalas, tak nak tolong langsung buat kerja dalam rumah ni. Asyik tengok Netflix, scroll IG. Sidai baju tak nak, lipat baju tak nak, pemalas, masak pun tak nak. Yang kau nak kemas-kemas tu kemas je lah. Tak payah memekak kat sini. Kemas apa? Ni nak habis PKP ni. Antara krisis kekeluargaan yang boleh berlaku sepanjang tempoh PKP. Berada di rumah sepanjang PKP boleh membawa ke arah harmoni atau perang. Seperti mana yang kita sedia maklum, negara kita mengalami wabak COVID-19 bahkan di seluruh negara merasainya. Kebelakangan ini terdapat banyak perbincangan mengenai isu keganasan rumah tangga sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan. Dilaporkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak 3 kali ganda kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan di Hubei, China sejak diletakkan di bawah Perintah Berkurung. Di Perancis pula terdapat sebanyak 32 hingga 36% sejak PKP dijalankan. Perkara ini juga membimbangkan kerana terdapat 2 kes kematian akibat penderaan dilaporkan di Perancis dan 1 kes di Sepanyol yang menunjukkan betapa seriusnya perkara ini dan perlu diberikan tumpuan. Di Malaysia pula, menurut bahagian komunikasi korporat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, panggilan ke talian kasih bertambah sebanyak 57% sejak PKP. Melihat kepada krisis tersebut, dapat difahami mengapa boleh berlaku peningkatan kes keganasan rumah tangga sewaktu PKP. Yang pertama, si isteri keluarga sentiasa bersama serta menghabiskan masa yang banyak bersama-sama menyebabkan peluang untuk konflik berlaku adalah lebih tinggi. Yang kedua, quarantine atau stay at home menyebabkan tiada saluran lain untuk menghilangkan stres. Yang ketiga, masalah kewangan serta ketidaktentuan masa depan menimbulkan krisis kekeluargaan dan rumah tangga yang ketara. Yang keempat, persekitaran rumah yang sempit dan tidak kondusif menyebabkan berlakunya rasa lemas apabila berada di rumah. Hubungan itu berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pakar-pakar perubatan. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi.
iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. Ya, boleh berlaku. Ya, pada pandangan saya, selain kita dapat meluangkan masa yang lebih banyak di rumah bersama keluarga, krisis kekeluargaan dan rumah tangga mungkin juga akan berlaku. Muhammad Zak bin Yunus, 27 tahun yang merupakan seorang peniaga burger juga merasakan sedikit tekanan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini untuk mencari sumber pendapatan. Hai, nama saya Zack. Jenis perniagaan yang saya usahakan adalah menjual burger. Perniagaan ini adalah sumber pendapatan saya. Semenjak PKP dijalankan, saya terpaksa menutup kedai burger saya untuk sementara waktu. Apa yang saya boleh katakan, ianya sedikit sebanyak memberi tekanan buatkan bisnes keluarga yang hilang sumber pendapatan. Bagi sesetengah keluarga ada duduk di rumah yang sempit serta mempunyai ahli keluarga yang ramai, mereka akan rimas kerana duduk di rumah terlalu lama yang boleh menimbulkan tekanan. Akibat dari krisis ini mungkin akan berlaku kes penceraian, keganasan rumah tangga, keluarga tidak harmoni dan tekanan emosi dan psikologi. Untuk mengelakkan rasa bosan sepanjang PKP dengan adanya anak-anak kecil ni, saya banyak melakukan aktiviti dengan anak. Contohnya, saya mengajar anak saya memasak. Hai, hari ni kita nak buat laptop. Hari ni kita nak makan nasi. Ada doa ni kita di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah Fima royak tanah Madina Syamana. Amin. Dengan cara tu, kami boleh mengeratkan lagi bonding time antara ibu dan anak. Itu bagi pendapat saya lah. Yang mana sebelum ni benda-benda macam ni memang sukar untuk dapat dengan kengkangan kerja saya dan suami saya. Untuk para suami isteri, ibu bapa dan anak-anak, cuba untuk mengatasi tekanan ini dengan sebaik mungkin dan berfikiran nasional sebelum membuat sesuatu keputusan yang boleh mendatangkan kemudaratan. Berikutan dengan lanjutan tempoh PKP, kita perlulah sentiasa berfikiran positif kerana ini semua adalah untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Arahan ini secara tidak langsung memberi peluang untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan yang sebelum ini sukar dilakukan berikutan sibuk dengan tugas masing-masing. Segala yang terjadi ada hikmahnya kerana dengan PKP ini, ia telah mengubah dan menyelamatkan perjalanan hidup seseorang. Konklusinya, sebuah keluarga itu adalah asas kepada sebuah masyarakat. Sesebuah keluarga yang kita biasa dengar, rumahku syurgaku, akan wujud dengan lahirnya keluarga yang bahagia. Jika sebuah keluarga itu mengamalkan kasih sayang di antara ahlinya, sudah tentu ia akan dapat melahirkan masyarakat penyayang dan baik dari semua segi. Tetapkanlah dalam minda bahawa keadaan ini hanya seketika. Gunalah masa dan peluang ini untuk bersama dengan keluarga tersayang. Keluarga bahagia menjamin kesejahteraan. Saya sayang keluarga saya. Hi, I love my family. Saya sayang keluarga saya. Love my family. Saya sayang keluarga saya. I love my family. Saya sayang kakak saya. Saya sayang adik saya. I love my family.